dan kita move on to the last. I save the best for the last one. Taktik ini dikenali sebagai fake agent. Bohužel nemám menší, tak vám to teda Bukan fake agent tu. Okey, taktik ni tengah banyak berlaku sekarang dan si scammer ni memang sangat bijak. Segala modus operandi dia sangat teratur dan dia banyak gila tipu orang sampai masuk paper last year. Si scammer ni boleh kutip lebih kurang RM100,000 sebulan dengan menyamar menjadi ejen hartanah sahaja. Okey, step pertama scammer tu buat adalah dengan mencari dua part-timer yang mencari extra income. Target dia student college seperti Segi, Help, Masa dan banyak lagi, dan si scammer ni akan post di mudah.my dan di Facebook. Step kedua yang si scammer ni akan buat adalah dia akan cari tempat yang ada buat homestay. Normally di Klang Valley seperti KLCC area, Petaling Jaya, Damansara, Jalan Klang Lama, Shah Alam dan banyak lagi. Tapi si scammer ni akan cari tempat yang hotspot homestay. Bermaksud satu kawasan tu memang banyak orang buat homestay atau satu bangunan banyak orang buat homestay, dan si scammer ni akan postkan iklan untuk bilik disewa atau rumah disewa di mudah.com, iProperty, iBilik dan mana-mana web carian rumah sewa atau bilik sewa. Dan si scammer ni akan ikut rate semasa. Sebagai contoh, Soho di Jalan Klang Lama sewa dia RM1,800 dan si scammer ni akan follow RM1,800. Step ketiga, sekiranya anda mencari rumah sewa, anda akan pergi ke platform carian rumah sewa seperti iBilik, mudah.my, iProperty dan banyak lagi. Dan normally orang cari rumah sewa akan bertanya dengan banyak owner, berapa sewa, deposit berapa, tenancy agreement bila dan macam-macam lagi. Dan si scammer ni akan pretend to be rent atau real estate agent dan akan minta full detail anda. So anda pun bagilah nama, berapa bajet, bila nak masuk kerja dekat mana dan sebagainya. So bila si scammer ni dapat full detail anda, lagi mudah dia nak scam orang. Langkah keempat adalah si scammer akan set viewing dengan anda. Sekiranya anda mencari rumah sewa di ICT, so si scammer ni akan sewa homestay di ICT. So yang akan bawa viewing adalah part-time nombor 1. So si scammer ni dah terangkan kepada budak part-time ni apa patut pakai, apa patut jawab, apa tak patut buat dan sebagainya. 100% menggunakan WhatsApp, dan tugas budak part-time tu adalah ambil kunci. Sekiranya owner menggunakan sistem self check-in, si part-time tu lah yang akan ambil kunci dan bawa viewing. Sekiranya anda ingin sewa atau tidak, anda perlu berurusan dengan si scammer ni. Si part-time ni hanya tolong bawa sahaja. Selepas viewing, budak part-time nombor 1 tu akan menerima RM100 hingga RM200 sekali viewing saja. Masyuk bukan? So sekiranya anda owner homestay dan anda dapat guest yang check out dalam keadaan macam tak berusik saja, anda kena beware kerana kemungkinan besar rumah anda telah dijadikan bahan untuk scam orang. Langkah kelima yang si scammer ni akan buat adalah dia akan WhatsApp anda selepas beberapa hari dengan memaklumkan ada bilik yang atau rumah yang lebih murah untuk disewakan dengan alasan owner nak pergi overseas, owner nak sewa cepat, penyewa lari malam dan macam-macam lagi. Sebagai contoh, Studio Empire Damansara rental adalah RM1,100 sehingga RM1,200, tapi si scammer ni akan maklumkan anda mungkin RM800 sebulan saja. So tawaran ini impossible dan tak pernah wujud, tetapi anda akan teruja kerana anda akan dapat jimat lebih banyak lagi. So apa yang hebatnya pasal scammer ni, dia tak desperate, dia tak ada minta booking fees sebab dia tahu anda akan ragu-ragu untuk bayar. So apa yang dia buat, dia akan set up satu lagi viewing dengan anda, tapi anda perlu prepare full deposit kerana dia akan bagi alasan ada orang lain akan berminat untuk sewa bilik yang murah tersebut. So first come first serve. So si scammer ni akan sewa di bangunan yang anda nak tu, sebagai contoh di Empire Damansara, tapi di homestay yang berbeza. So dia akan dibawa oleh part-time nombor 2. Kerja part-time nombor 2 ni adalah bawa anda pergi viewing, bagi anda agreement, bagi anda receipt dan bagi anda kunci. So selepas anda bayar duit deposit, si part-time ni akan bagi anda kunci dan part-time tu akan bank in kepada akaun si scammer tu, dan si scammer ni akan bayar part-time tu sebanyak RM200 sehingga RM300 kerana si part-time tu lah yang print receipt serta agreement anda sign tu. Langkah keenam, anda akan tahu
tahu anda telah di-scam apabila waktu check out homestay. Owner homestay akan ada di depan rumah kerana dia cuba hubungi scammer, call, WhatsApp, semua dah tak dapat, semua dah tak berjawab. So owner akan datang, akan bertanya kepada anda, siapakah anda? So anda akan terangkan yang anda dah sewa, dah bayar deposit. Tetapi owner homestay boleh tunjuk bukti ia adalah homestay dengan menunjukkan page Facebook dia, listing Airbnb dia, booking.com dia, Agoda dia. So anda tak boleh buat apa-apa. Yang anda boleh buat adalah report polis sahaja. Duit desap, rumah pun tak dapat. So macam mana saya tahu modus operandi scammer ni? Sebab homestay saya sendiri pernah kena scam dengan scammer ni pada 31 Disember 2018. Yang jadi mangsa adalah engineer dari Filipina, perempuan, 26 tahun dan ada projek dengan salah satu oil and gas company di Damansara selama 6 bulan. Yang lagi kesiannya, perempuan tu first time datang Malaysia. Dah bayar RM3,150 kepada scammer tu. Perempuan ni dapat nombor si scammer ni melalui iProperty. Dan apa yang boleh saya bantu perempuan ni hanyalah tolong bawa pergi buat report polis dan bagi free stay night. Dan itu sahaja. Menangis abang tak boleh buat apa-apa. Just bagi shoulder sahaja. Itu sahaja. Sebab besok tu abang ada gas. Minta maaf. Dan saya serta beberapa rakan pernah tangkap part-time scammer ni dan serahkan kepada polis. Selepas soal siasat, polis cakap budak part-time ni dengan scammer ni memang tak pernah jumpa 100% melalui WhatsApp. Kalau korang baca WhatsApp dia memang sebiji macam minta kerja. Very professional. Scammer tu memang bijak. Tapi aku tak faham macam mana si part-time tu boleh percaya 100% dengan si scammer tu. Siap boleh back in kan RM3,150. Kalau aku dah larikan bawa duit tu. Cuma polis bagi tahu kes ni tak boleh selesai sebab si part-time tu bukan rakan Subhat, sebab dia tak tahu apa-apa. Kena tangkap si scammer tu dulu baru settle masalah. Memang tidaklah nak dapat tangkap, kan? So please, sekiranya anda mencari rumah untuk disewa dan anda di-offer dengan sewa yang begitu rendah, anda perlu siasat dahulu. Bukan saya cakap ia tak betul. Mungkin wujud, mungkin owner desperate dan macam-macam reason lagi. Tapi anda perlu siasat dulu adakah ia betul atau tidak. Sekiranya anda deal dengan ejen atau rent, minta rent tag atau name card dan siasat company tersebut. Adakah company itu wujud? Sekiranya wujud, anda call company itu, tanya Mamat ni bekerja atau tidak di company itu. Dan saya nasihatkan anda untuk berurusan dengan rent yang berdaftar sahaja bagi mengelakkan kes-kes ini berlaku, kerana duit deposit anda tidak akan dapat lagi selepas anda di-scam oleh scammer tersebut. So that's all from me. I hope you get something from this video. Like dan share video ni pada kawan-kawan, keluarga dan orang tersayang supaya diorang tak terkena dengan homestay scammer ni. So sekiranya anda mempunyai pengalaman di-scam oleh homestay scammer ni, mungkin anda boleh sharekan di ruang komen di bawah. Kita semua boleh ambil iktibar dan pengajaran dari kisah anda. Don't forget to subscribe if you want to see more video from me. Hit the bell button. Until next time, ciao.